Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-18 Majlis Mesyuarat Negara telah meluluskan usul menjunjung kasih ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas keberangkatan dan kurnia titah baginda pada istiadat pembukaan rasmi. Sebelum meluluskan usul tersebut, ahli-ahli Dewan terlebih dahulu membahaskannya dan menjunjung tinggi titah baginda itu. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datuk Seri Setia Wang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara melahirkan harapan agar ahli-ahli yang berhormat akan dapat memberikan pandangan dan meneliti sepenuhnya kurnia titah tersebut. Antara lain, Baginda telah menyentuh mengenai berbagai usaha dan inisiatif kerajaan Baginda dalam memaduli hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk di negara ini. Seperti halnya dengan pelaksanaan skim persaraan baru pada tahun 2023, pelaburan langsung asing yang telah dapat membukakan peluang-peluang pekerjaan dan menambah hasil pendapatan negara, serta usaha-usaha untuk meningkatkan sara diri dalam sektor pertanian, agri makanan, perikanan dan ternakan. Keprihatinan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga jelas dilihat dari segi bantuan yang dihulurkan kepada individu dan sektor yang terkesan akibat wabak COVID-19. Sementara itu, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Isa bin Pihin Datuk Perdana Menteri Datuk Laila Utama Haji Awang Ibrahim, penasihat khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, ketika mencadangkan usul menjunjung kasih antara lain menggariskan kejayaan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 memerlukan komitmen padu daripada semua pihak. Dalam usaha ke arah mencapai matlamat wawasan Brunei 2035, pelbagai inisiatif dan projek telah dan sedang giat dilaksanakan oleh kerajaan. Kejayaannya memerlukan sokongan dan komitmen padu daripada semua pihak, termasuk sektor awam, swasta dan orang ramai. Ia juga memerlukan pendekatan whole of government dan whole of nation agar segala projek dasar dan pembaharuan yang dilaksanakan itu memenuhi keperluan semua pihak. Salah satu strategi ke arah mencapai wawasan tersebut ialah dengan memperkembangkan ekonomi negara melalui kepelbagaian hasil. Alhamdulillah, projek-projek perlabuhan asing yakni FDI yang dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu sudah mula menampakkan hasil dan insya-Allah akan terus berkembang. Manakala Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri pula menyifatkan bahawa titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia itu amat berwawasan dan penuh hikmah, mengandungi nasihat dan pengamatan tajam. Titah ke bawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam itu sungguhnya amat berwawasan dan penuh hikmah, mengandungi nasihat dan pengamatan tajam serta pandangan jauh baginda sebagai payung negara. Titah ke bawah Yang Mulia juga tersirat peringatan yang mencerminkan dengan jelas keprihatinan dan kebijaksanaan baginda dalam memastikan kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam akan sentiasa dipelihara dan terjamin, terutama dalam negara menghadapi dan menangani cabaran masa kini, khususnya musibah penularan wabak COVID-19
dengan hakikat kehidupan cara yang baru. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Juruterawang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan pula menjelaskan Kementerian Pembangunan akan sentiasa meneliti semula mana-mana perkhidmatan yang perlu penambahbaikan agar ia bertepatan dengan keperluan dan ekspektasi orang ramai. Dalam melaksanakan projek pembangunan infrastruktur ini, tidak semua yang dapat dilaksanakan mengikut apa yang dirancang kerana banyak halangan dan cabaran yang perlu dihadapi. Tetapi melalui pengalaman serta mengambil pengajaran dari projek-projek yang telah dilaksanakan, ianya tidak akan menghalang bagi kita untuk meneruskan apa-apa jua rancangan pelaksanaan projek-projek yang mana dapat menjamin kesejahteraan rakyat dan penduduk negara ini. Dalam usul junjung kasih bagi ahli yang terdiri daripada orang-orang bergelar, Yang Berhormat Pihin Orangkaya Putra Maharaja Datuk Paduka Wang Haji Abdul Ghani bin Pihin Datuk Pekemedewa Datuk Paduka Wang Haji Abdul Rahim menyifatkan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia sebagai perkembangan positif kepada usaha-usaha berterusan agensi-agensi berkaitan dalam mempelbagaikan ekonomi negara. Di sektor minyak dan gas negara, kita mengambil maklum bahawa telah ada perancangan yang konkret dalam proses pemberunaian bagi menarajui urus tadbir di sektor tersebut. Perkara ini habis sekolah dapati daripada sisi muzakarah bersama kementerian yang berkenaan. Usaha pemulihan ekonomi negara dan jaminan makanan antara disentuh dalam usul menjunjung kasih oleh ahli-ahli yang dilantik daripada orang-orang yang telah mencapai kecemerlangan. Dalam masa yang sama, memberi penekanan di dalam menggerakkan pembangunan negara agar lebih teratur serta memberi manfaat kepada negara dan rakyat. Food security adalah merupakan antara agenda negara yang diberi perhatian. Ianya bertujuan untuk memulihkan, mendaya upayakan memulihkan semula ekonomi negara di sektor pertanian, agri makanan, perikanan dan ternakan. Mengenai dengan projek-projek rancangan kemajuan negara, ianya seharuslah telah pun dilaksanakan dengan whole of government dan whole of nation approach untuk negara mencapai wawasan 2035 dengan lancar dan efisien. Pastikan latihan minimum atau pembelajaran sepanjang hayat dibina dalam rangka kerja industri pekerja. Meningkat proses pentadbiran digital yang end-to-end. Dan menguatkasakan sistem arbitration yang adil. Apa yang dapat dipelajari melalui pengalaman ini ialah kita ni sudah boleh meneliti kesesuaian sistem pekerjaan yang progresif di mana remote working ataupun flexible hours bolehlah diperkenalkan sebagai salah satu pendekatan yang baru di alam pekerjaan. Usaha-usaha ini bolehlah ditingkatkan lagi di suatu masa yang sesuai untuk kita ni menubuhkan sebuah universiti agroteknologi. Ini akan dapat lagi mendukung hasrat kita ni di dalam jaminan makanan. Inisiatif pemerkasaan ekonomi pula antara isu yang dikemukakan oleh ahli-ahli yang dilantik mewakili daerah-daerah. Kuala yakin dan penuh percaya usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh kerajaan bersama agensi-agensi yang berkepentingan telah menampakkan hasilnya. Kita sebagai rakyat yang bernaung di bawah kepimpinan Baginda Sultan hendaklah bersyukur kerana dapat menikmati berbagai kemudahan-kemudahan yang telah dan akan disediakan oleh kerajaan Baginda melalui RKN ke-12 nanti. Adanya badan-badan yang menyelia dasar kecukupan dan keselamatan makanan bukan sekadar memastikan kecukupan bekalan tetapi juga memastikan harga makanan selari dengan kuasa beli penduduk. Melaksanakan pemarkasaan ekonomi belia melalui latihan kemahiran jamin pekerjaan. Salah satunya dengan bekerja sendiri, menjalankan perusahaan
Pentingnya melaksanakan secara berhikmah dan berdisiplin, terutamanya dalam mempertimbangkan peruntukan kewangan dan perbelanjaan negara, adalah menjadi harapan para petani-petani yang bersawah padi di kampung-kampung, terutama di daerah Belait, agar sawah-sawah padi akan mendapat bantuan kemudahan asas dari kementerian berwajib. Atas keprihatinan Baginda dan pemilihan Baginda yang tidak kendur-kendur, kerajaan Baginda telah melaksanakan projek pencegahan banjir di beberapa kawasan daerah Tutung, kini menampakkan hasilnya. Kaulah sukan kita berharap agar rakyat dan penduduk di negara ini akan terus bersatu dan terus berupaya dan diupayakan untuk meneruskan amalan saling bantu-membantu. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung pukul 9.30 pagi ini. 9 kes COVID-19 dalam kategori 4 ditempatkan di bawah rawatan rapi dan memerlukan bantuan oksigen, manakala 4 kes dimasukkan dalam kategori 5, iaitu memerlukan bantuan mesin pernafasan dan dirawat di ICU. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 3,461 kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes kepada 51,516. 2 kes kematian direkodkan dalam tempoh 24 jam yang lalu. (26,553) kes aktif keseluruhan direkodkan setelah 1,255 kes sembuh dicatatkan. Sehingga 24 Februari 2022, kadar keseluruhan penduduk yang menerima 3 dos vaksin sebanyak 53.3%. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan pada 12.30 malam hingga 4 pagi, 6 kesalahan dibuat dan dikeluarkan kompaun. Seorang pegawai kanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB, telah dinaikkan ke pangkat Brigadier General berkuat kuasa kemarin. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB, bagi kenaikan pangkat Kolonel Udara Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Timbalan Pemerintah Tentera Udara di Raja Brunei. Hadir yang berhormat Pehindatul Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Sempena sambutan Jubli Intan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB dan sebagai sebahagian daripada projek kemasyarakatan, ABDB mengadakan majlis penyerahan bagi menandakan selesainya projek titian amal bagi pembinaan bilik penyempurnaan jenazah serta pengubahsuaian Balai Ibadat Hajah Aminah Kampung Long Mayan, daerah Tutong. Penyerahan anak kunci disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Projek memberi tumpuan kepada pembinaan bilik jenazah baharu dan pengubahsuaian prasarana Balai Ibadat Hajah Aminah. Projek melibatkan anggota-anggota dari Tentera Udara di Raja Brunei, TUDB dan penduduk Kampung Long Mayan. Titian amal merupakan projek tahunan yang diungkapkan bersempena ulang tahun ABDB. Ringan atau beratnya ibadah sembahyang itu bergantung pada keimanan seseorang. Semakin beriman seseorang itu bererti semakin mudahlah ia menunaikan dan mendirikan sembahyang. Akan tetapi jika kurangnya iman seseorang itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan terasa berat dan malaslah ia untuk menunaikan ibadat sembahyang. Perkara tersebut antara terkandung dalam khutbah Jumaat kemarin yang bertajuk Sembahyang Teras Kekuatan Umat. Ibadat sembahyang mempunyai pengaruh yang mampu mendasari setiap langkah kehidupan kita ke arah kebaikan. Antaranya yang pertama, menanamkan sifat berdisiplin
Yang kedua, menyamai konsep kebersihan diri melalui berwudu, sama ada dari segi kebersihan tubuh badan, pakaian dan tempat. Yang ketiga, melalui berwudu pula akan dapat menghilangkan noda dan dosa yang dilakukan oleh anggota badan. Yang keempat, menanam sifat takut untuk melakukan dosa, sama ada dosa kecil maupun dosa besar, dan malu untuk berkelakuan yang tidak baik. Para pegawai kanan kerajaan yang mengikuti program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai kanan kerajaan menganjurkan Majlis Penyerahan Sumbangan Galakan kepada golongan orang kelainan upaya OKU dan penyampaian sijil penghargaan kepada pihak berkepentingan termasuk penaja projek Ikhlas. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasafelah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sejak projek tersebut dijalankan pada awal bulan Februari, 12 orang golongan OKU lepasan program pravokasional di bawah Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan ikut serta dalam program Ikhlas. Juga hadir Datuk Paduka Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab yang di-Pertua Majlis Kesejahteraan OKU. Pesakit COVID-19 kini boleh melaporkan keadaan atau status kesihatan mereka atau triage kendiri dalam aplikasi BruHealth melalui ciri ART yang baru diaktifkan. Bagi membantu Kementerian Kesihatan dalam pengurusan pesakit-pesakit COVID-19, Pasukan Pemantauan Pesakit PMT berperanan membuat susulan pengurusan para pesakit melalui panggilan telefon setelah mereka diarahkan untuk menjalani pengasingan mandatori di rumah. Menurut Dr. Hajah Martina Datuk Seri Paduka Haji Kifrawi, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan, PMT berfungsi bagi memastikan pesakit dalam keadaan baik dan stabil sepanjang pengasingan diri di rumah selain membantu dalam penghantaran pakej penjagaan kesihatan kepada para pesakit dan menetapkan protokol discharge yang bersesuaian. So kami work office hours, so we work from pukul 8 sampai pukul 4.30 daily, every day. On a good day, we can reach macam around 1,700 calls per day. But if we have macam orang baru training, it can go down to macam 1,100. We would like to have more volunteers pulang actually, because we really need help, especially with data entry. So now kami dalam transition from manual to digitalized. So manually it takes a lot of effort, especially data entry, and you have to call everyone. If pesakit indah report status diorang arah BruHealth, so kami dah tahu are they okay di rumah, so terpaksa di call. So everything is manual, so it requires a lot of help. If people are interested to come and help us, we welcome them lah. Pesakit-pesakit COVID-19 kini boleh membuat naik keputusan ART mereka dalam BruHealth pada hari kelima dan PMT boleh memantau keadaan pesakit dan seterusnya memproses discharge pesakit dan penukaran kod ke warna asal. Berita sukan. Penentuan juara Piala AFF bawah umur 23 tahun akan ditentukan malam ini dengan pertemuan akhir di Phnom Penh, Kemboja. Perlawanan akhir antara Thailand dan Vietnam akan bermula pukul 8.30 malam. Siaran secara langsung boleh diikuti menerusi RTB Aneka bermula pukul 8.10 malam.